Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel, jawapan yang mengejutkan daripada Menteri Agama, sahabat-sahabat semua. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita lihat ataupun kita imbas ya pada PRU yang ke-15 semasa berkempen, berbagai fitnah, berbagai tuduhan dilemparkan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, khususnya daripada Pesuruhjaya PAS Perak, yang mana secara terang-terangan berada di pasar menggunakan pembesar suara dan membuat satu fitnah yang saya anggap satu fitnah yang paling bangang dan paling tidak bermoral, yang mana beliau mengatakan ya sekiranya ya kerajaan bertukar dan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, fitnah yang beliau lemparkan yang saya masih ingat lagi, dia katakan ya LGBT akan disokong oleh kerajaan yang akan ditadbir oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia katanya perempuan akan berkahwin dengan perempuan, lelaki akan berkahwin dengan lelaki. Jadi benarkah semua itu, sahabat semua? Ini yang menarik untuk kita kongsikan ya, apabila menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Agama disoal dan menjawab soalan ini. Jawapan yang mengejutkan. Jadi mari kita dengar bersama sahabat-sahabat semua jawapan terbaik daripada Menteri Agama. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Zionis Israel bertambah kejam. Semoga pejuang Palestin terus bertahan. Soalan saya nombor 8. Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan sentiasa berusaha untuk menangani isu LGBT daripada terus berleluasa melalui usaha-usaha berterusan demi mengekang isu ini dari terus menular dalam kalangan masyarakat di negara ini. Oleh itu, isu ini memerlukan perhatian dan kerjasama daripada semua pihak untuk saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Justru, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sentiasa bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam usaha membendung aktiviti songsang seperti lesbian, gay, bisexual dan transgender. Antara kolaborasi yang telah dilaksanakan oleh JAKIM dan KKM dalam membendung aktiviti songsang ini adalah seperti berikut. Pertama, penglibatan JAKIM dalam program yang diurusdiakan oleh KKM, iaitu Pelan Tindakan Mengakhiri AIDS 2030 disediakan pada tahun 2016 dan kajian separuh penggal dilaksanakan pada September 2023. Yang kedua, garis panduan pengendalian masalah kesihatan gender di klinik kesihatan disediakan pada tahun 2017. Program Training of Trainees TOT Pro Star, Program Sihat Tanpa AIDS Remaja 2.0 peringkat kebangsaan oleh KKM telah diadakan sebanyak 2 kali bermula tahun 2023 dan semua negeri telah melaksanakan TOT bagi melatih peserta sepanjang tahun 2023. Dan yang akhir, modul Pro Star, Program Sihat Tanpa AIDS Remaja 2.0 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia disediakan pada tahun 2023 dan JAKIM terlibat sebagai penggubal modul nilai-nilai murni dan spirituality. Seterusnya, penglibatan KKM dalam program yang diurusdiakan oleh JAKIM, iaitu Pelan Tindakan Sosial Islam 2019-2025, Jawatankuasa Khas berkenaan isu LGBT yang beragama Islam di Malaysia, ditubuhkan pada tahun 2020 dan yang terkini telah bersidang pada April 2023. Manual Ilaj Home disediakan pada tahun 2022 dan program Mukhayyam anjuran JAKIM di mana pakar kesihatan KKM menyampaikan slot ceramah kesedaran kesihatan berkenaan isu HIV AIDS. Berdasarkan kerjasama di antara JAKIM dan KKM, sebanyak 4 siri program Mukhayyam bersama komuniti LGBT untuk diberikan bimbingan keagamaan dan kesedaran kesihatan melibatkan seramai 220 orang peserta telah berjaya dilaksanakan sepanjang tahun 2023. Selain itu, 14 siri TOT Pro Star 2.0 telah berjaya dilaksanakan di semua negeri sebagai program advokasi, pendidikan dan pencegahan berkenaan isu LGBT sepanjang tahun 2023. Sekian, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan Yang Berhormat.
Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Menteri atas jawapan. Semoga usaha yang digerakkan insya-Allah berjaya. Pihak yang berada di sebelah sana menuduh yang diperuntukkan termasuk dalam perlembagaan yang itu tidak boleh dinafikan kepada mereka. Iaitu yang pendirian yang JAKIM ambil. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Seri Gading. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Semasa kempen pilihan raya, ramai pihak-pihak yang berada di sebelah sana menuduh sekiranya PH menang berleluasalah LGBT, kahwin sepasang dan sebagainya. Persoalan saya, kan? Jadi soalan saya, adakah JAKIM ada maklumat perkahwinan sama jenis selepas yang Berhormat Tambun jadi PM? Berapa pasangan yang melibatkan lelaki dan pasangan yang melibatkan perempuan? Apakah pasangan berdaftar ini dari golongan Melayu? Berapa bilangan dia? Dan apakah tindakan kesedaran dan penguatkuasaan telah diambil untuk membenteras gejala LGBT? Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat Seri Gading. Daripada sudut perundangan, khususnya akta ataupun enactment Undang-Undang Keluarga Islam, jelas Datuk Yang Pertua. Undang-undang yang sedia ada tidak mengiktiraf perkahwinan hanya di antara lelaki dan juga wanita. Dengan lain perkataan, mana-mana pihak yang terlibat dalam akad nikah, termasuklah pendaftar dan sebagainya, bila nak membenarkan sesuatu pernikahan, akta enactment Undang-Undang Keluarga Islam tu perlu dilaksanakan. Jadi dalam konteks tersebut, menjawab apa yang Seri Gading sebut tadi, dalam rekod JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri tidak ada satu pun perkahwinan yang melibatkan sama jenis yang didaftarkan. Yang itu memang jelas. Hatta kalau katakan perkahwinan itu dilangsungkan juga, dan apabila pihak-pihak ni ingin berhasrat untuk mendaftarkan, ini tidak mustahil sebab undang-undang memang tidak membenarkan. Berbeza dengan kalau katakan perkahwinan itu dilangsungkan melibatkan pihak yang lelaki dan juga perempuan, berkahwin di Thailand contohnya, kemudian datang kembali ke negara untuk mendaftarkan pernikahan tersebut. Selama mana perkahwinan tersebut sah mengikut hukum syarak, iaitu antara lelaki dan juga perempuan, maka perkahwinan itu boleh didaftarkan. Jadi terdapat perbezaan yang jelas mana-mana peraturan yang perkahwinan yang bertentangan dan undang-undang yang sedia ada yang melibatkan perkahwinan lelaki dengan perempuan dan lelaki sama lelaki ataupun perempuan dengan perempuan. Sebab tu saya sebutkan di sini memang tidak ada dalam rekod kita walau satu sekalipun. Terima kasih. Berhormat, soalan tambahan boleh? Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, duduk. Soalan yang terakhir. Jadi jelas sahabat-sahabat semua, itu dia jawapan daripada Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri yang menyatakan bahawa seperti mana yang kita tahu, fitnah yang dilemparkan oleh Pesuruhjaya PAS Perak, dan bukan saja beliau sebenarnya, kebanyakan pemimpin-pemimpin mereka juga mengatakan kononnya kalau Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, habislah kononnya LGBT akan disokong. Lelaki akan berkahwin dengan lelaki, perempuan akan berkahwin dengan perempuan. Tapi secara jelasnya hari ini, jawapan yang dikemukakan oleh ataupun diberikan oleh Menteri Agama, tidak ada satu pun perkahwinan seperti mana yang didakwa. Selepas kerajaan hari ini sudah hampir setahun memerintah, dakwaan yang dilemparkan itu, fitnah yang dilemparkan itu bukanlah satu yang nyata. Itu hanya permainan politik yang dimainkan, dipolitikkan, dijadikan isu oleh pemimpin-pemimpin PAS. Jadi kita merasa malu sahabat semua, adanya pemimpin seperti ini yang sanggup membuat fitnah sebegitu rupa, yang sanggup membuat tuduhan sebegitu rupa. Akhirnya sebenarnya Datuk Seri Anwar sudah pun menyaman individu ini, pemimpin PAS ini, dan apa yang berlaku karena kebaikan hati daripada Perdana Menteri kita,
apabila pemimpin PAS ini merayu, memohon maaf, menarik balik saman daripada Datuk Seri, akhirnya Datuk Seri menarik balik saman tersebut. Walaupun kami sebagai rakyat sebenarnya tidak berpuas hati dengan keputusan itu, karena kami mahu Datuk Seri meneruskan saman itu supaya pemimpin-pemimpin daripada PAS ini khususnya diberi pengajaran supaya yang lain tidak lagi akan melakukan perkara yang sama. Jadi walau apapun semuanya telah diputuskan di mahkamah, dan ini adalah jawaban daripada Menteri Agama bahwa segala yang dilemparkan di fitnah itu satu fitnah besar daripada pemimpin-pemimpin PAS, sahabat-sahabat semua, Pesuruhjaya PAS Perak. Ini yang dalam gambar ini. Jadi sangat-sangat memalukan ya. Nama saja berserban putih, berjubah putih, ular mak, dikenali sebagai ustaz, guru agama, sebagainya. Tapi apa yang keluar daripada mulut mereka itu sepertinya najis, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya, bagaimana pula dengan Anda di luar sana? Setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.